Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Hayati binti Muhammad Hussein. Nombor matrik 057889. Saya daripada kos Diploma Pentadbiran Islam. Dalam video ini saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang Jami'ul Quran, iaitu pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ataupun Jami'ul Quran terdapat pada 3 zaman, iaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga pada zaman Osman. Baiklah, pengumpulan Al-Quran yang dimaksudkan oleh ulama terdapat 2 pengertian, iaitu pengertian yang pertama, pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafazan. Nabi Muhammad SAW menghafal dan memahami Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ini amat menyukai wahyu, dan apabila turunnya wahyu, yakni turunnya ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW terus menghafal, terus memahami dan menghafal ayat-ayat tersebut. Terdapat 7 dari golongan sahabat yang menghafal serta memahami Al-Quran, tetapi tidak terbatas pada jumlah tersebut. 7 para hufaz tersebut ialah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Zaid bin Sakan dan juga Abu Darda. Bagi pengertian yang kedua pula adalah pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisan. Nabi Muhammad SAW mengambil penulis-penulis wahyu yang terkenal. Penulis-penulis wahyu yang terkenal dalam kalangan sahabat Nabi seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Sabit. Mereka menulis Al-Quran ini atas pelepah tamar, kulit binatang, tulang dan sebagainya. Hal ini demikian kerana mereka sukar untuk mendapatkan alat tulisan, kerana pada zaman Nabi Muhammad SAW mereka tidak mempunyai kemudahan. Jadi mereka terpaksa untuk menulis atas pelepah tamar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa betapa besar kesulitan yang dipikul oleh para sahabat dalam penulisan Al-Quran. Terusnya, pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah pertama Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Sayyidina Abu Bakar berdepan dengan beberapa peristiwa besar berkenaan dengan murtadnya beberapa orang Arab. Sayyidina Abu Bakar berdepan dengan beberapa peristiwa besar berkenaan dengan murtadnya beberapa orang Arab. Antara salah satu peperangan yang berlaku, iaitu peperangan Yamamah yang berlaku pada 12 Hijrah, yang melibatkan 70 orang qari, iaitu 70 orang para hufaz terbunuh. Jadi berdasarkan peperangan ini dan juga pembunuhan beberapa orang qari yang terbunuh ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab bimbang, risau dengan perkara ini. Jadi Sayyidina Umar berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar untuk menyuruh baginda menulis mushaf Al-Quran. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Kemudian Abu Bakar memerintahkan supaya lembaran-lembaran tersebut disatukan dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Seterusnya, pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman. Pada zaman Sayyidina Osman ini, pembaca-pembaca Al-Quran ataupun para hufaz dalam kalangan sahabat ada di merata-rata tempat. Jadi telah berlaku banyak perbezaan dari segi bacaan, sehingga berlaku perbalahan. Mereka tuduh-menuduh, saling kafir-mengkafir. Jadi perkara ini telah diketahui oleh Sayyidina Osman, dan Sayyidina Osman telah menyuruh pada penduduknya supaya membakar selain daripada Al-Quran dan bersetuju untuk menulis semula mushaf pertama yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Setelah selesai menulis, Sayyidina Osman menyimpan satu mushaf untuknya di Madinah, dan
menamakannya sebagai Mushaf Imam. Perbezaan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan juga zaman Uthman. Sayyidina Abu Bakar menulis Al-Quran adalah kerana beliau bimbang hilangnya pembawa Al-Quran kerana ramainya para hufaz telah terbunuh dalam peperangan Uthman. Terdapat banyak perbezaan dari segi bacaan sehingga penduduknya menyalahkan antara satu sama lain. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ialah memindahkan semua tulisan-tulisan Al-Quran yang berada di pelbagai tempat ke dalam satu mushaf. Manakala pengumpulan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman ialah menyalin mushaf dalam satu huruf sahaja daripada 7 huruf.